Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, cikgu perkenalkan, cikgu adalah Puan Rahana binti Omar, berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Temangan di daerah Machang. Cikgu mengajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Jadi pada hari ini, murid-murid akan bersama-sama dengan cikgu mempelajari satu bab dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, iaitu aplikasi teknologi, dan standard kandungannya ialah reka bentuk makanan. Manakala standard pembelajarannya terdiri daripada 3 pecahan, iaitu 2.6.1 mentakrif reka bentuk makanan, 2.6.2 menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan, dan yang ketiga, 2.6.3 mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Baiklah murid-murid, terlebih dahulu cikgu nak memastikan adakah anda semua tahu apakah yang dimaksudkan dengan makanan. Menurut Kamus Dewan, makanan adalah apa yang kita boleh makan. Tapi untuk memberi gambaran yang lebih jelas, sebenarnya makanan boleh didefinisikan sebagai apa sahaja sumber yang dihasilkan daripada tumbuhan atau haiwan, sama ada dalam bentuk pepejal atau cecair yang boleh dimakan. Baik, makanan sebenarnya boleh kita kenal pasti dengan beberapa ciri. Kenapa cikgu gunakan gambar buah durian untuk ditunjukkan kepada murid-murid? Sebenarnya, buah durian ini sudah menggambarkan ataupun sudah mempunyai ciri-ciri lengkap makanan. Yang pertama, kalau kita tengok buah durian dari segi rupanya, rupa bentuknya bulat, berduri, manakala isinya mempunyai tekstur yang lembut, mempunyai warna kuning dan juga mempunyai bau. Jadi durian ini sudah mewakili semua ciri-ciri yang sepatutnya ada pada makanan. Baiklah, seterusnya, untuk standard pembelajaran 2.6.1 iaitu mentakrifkan reka bentuk makanan, kita tengok apakah yang ada di standard 2.6.1. Yang pertama, untuk memastikan murid-murid lebih memahami apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk makanan, ada 4 kunci kata yang boleh membantu murid-murid. Yang pertama, pada gambar ini murid-murid boleh lihat bagaimana makanan direka bentuk ataupun kita istilahkan dia sebagai pembentukan makanan. Bagaimana roti jala dibentuk menjadi seperti carrot. Bagaimana kuih apam dibentuk menjadi sekuntum bunga. Baik, yang kedua, hiasan. Hiasan bermakna makanan itu dijadikan hiasan ataupun makanan itu dihias. Yang ketiga, ukiran. Makanan diubah mengikut cita rasa atau idea yang diukir menyerupai apa sahaja. Okey, seterusnya yang keempat ialah pembungkusan. Okey. Di sini cikgu berikan 4 contoh untuk pembungkusan. Pembungkusan adalah makanan yang direka di dalam pack ataupun di dalam kotak ataupun di dalam tin, di dalam balang kaca dan sebagainya. Baik, seterusnya kita lihat apakah aspek reka bentuk makanan. Ada 4 aspek reka bentuk makanan yang perlu diberi perhatian oleh pengusaha ataupun individu yang terlibat dalam perekaan reka bentuk makanan. Yang pertama ialah bagaimana reka bentuk makanan itu dihasilkan ataupun dengan bahasa mudahnya kaedah menghasilkan reka bentuk makanan. Di mana makanan tersebut diproses,
bagaimanakah pengedaran makanan tersebut dan juga kepada siapakah makanan tersebut hendak dipasarkan. Aspek reka bentuk makanan yang kedua ialah berkaitan dengan estetika dan juga komunikasi. Ya, maksudnya di sini, adakah reka bentuk makanan itu menepati ciri-ciri untuk masyarakat? Contohnya kalau di Malaysia, adakah reka bentuk makanan itu sesuai dengan rakyat Malaysia? Yang ketiga, komunikasi untuk mempromosi. Bagi pengusaha reka bentuk makanan atau individu yang terlibat dalam perekaan bagi reka bentuk makanan, mereka mestilah mengambil kira aspek komunikasi ataupun bagaimana cara untuk mempromosi supaya reka bentuk makanan yang dihasilkan itu dapat dipasarkan. Yang keempat, aspek yang seterusnya ataupun yang keempat ialah alatan dan perkakasan yang digunakan dalam kaedah penghasilan reka bentuk makanan. Reka bentuk makanan diklasifikasikan kepada dua. Yang pertama, makanan direka bentuk di dalam satu bekas. Yang kedua, makanan itu sendiri menjadi reka bentuk. Contoh yang cikgu berikan di sini, satu, nasi lemak yang dihidangkan di dalam satu bekas. Bermakna bekas itu adalah sebagai reka bentuk bagi menonjolkan nasi lemak. Manakala bagi gambar rajah yang kedua, nasi lemak direka bentuk menjadi satu objek lain. Baiklah murid-murid, tadi cikgu sudah tunjukkan beberapa gambar supaya anda lebih faham untuk memberi definisi kepada reka bentuk makanan. Bolehkah cikgu uji murid-murid sama ada murid-murid ingat atau tidak apa yang telah murid-murid lihat sebelum ini? Okey, kita tengok. Gambar yang pertama menunjukkan pembentukan makanan. Gambar yang kedua menunjukkan hiasan. Gambar yang ketiga menunjukkan ukiran. Dan yang keempat menunjukkan pembungkusan. Jadi cukup mudah untuk murid-murid memberi definisi kepada reka bentuk makanan apabila murid-murid melihat kepada empat gambar yang cikgu tunjukkan. Cikgu ulang lagi sekali. Yang pertama adalah pembentukan, di mana kita membentuk makanan mengikut gambaran yang ataupun idea yang kita ada. Yang kedua, kita menghias makanan tersebut. Yang ketiga, kita mengukir. Dan yang keempat, kita berikan dia bungkusan. Jadi, apabila kita mendefinisikan reka bentuk makanan, cukup mudah dengan menyebut reka bentuk makanan adalah pembentukan, hiasan, ukiran dan pembungkusan. Baik, seterusnya standard pembelajaran 2.6.2 iaitu menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan. Secara umumnya, reka bentuk makanan adalah untuk memenuhi yang pertama keperluan psikologi manusia dan yang kedua memenuhi keperluan sosial masyarakat. Kalau kita lihat, kita makan untuk meneruskan kehidupan atau dalam bahasa yang selalu digunakan, makan supaya kita boleh meneruskan kehidupan kita seharian apabila kita mempunyai tenaga. Manakala bagi memenuhi keperluan sosial masyarakat, kalau kita lihat bagaimana reka bentuk makanan sekarang ini menjadi satu trend bagi sosial masyarakat. Kita lihat sebagai contoh, pada musim perayaan, pelbagai makanan dihidangkan dengan pelbagai bentuk. Sekarang ini, pengusaha-pengusaha reka bentuk makanan dapat melahirkan pelbagai idea untuk memenuhi sosial masyarakat. Pada majlis perkahwinan, kita boleh lihat betapa makanan dihias ataupun dibentuk mengikut kehendak individu yang menempah.
Reka bentuk makanan sebagaimana yang cikgu beritahu sebelum ini berubah seiring dengan permintaan pengguna atau lebih tepat lagi untuk memenuhi keperluan psikologi dan sosial masyarakat. Antara kepentingan reka bentuk makanan ialah memberi kebebasan untuk memilih kepada pengguna, di mana gaya hidup dan pendapatan pengguna menjadikan mereka bebas untuk memilih makanan yang mereka ingini. Seterusnya, menzahirkan nilai estetika. Individu atau pengusaha makanan boleh menterjemah idea dan kreativiti mereka dalam menghasilkan reka bentuk makanan yang menarik. Yang ketiga, nilai tambah kepada produk. Nilai tambah kepada produk akan menjadikan sesuatu makanan itu mempunyai kelainan dari segi tekstur, rupa, bau, rasa dan warna. Okey, cikgu tunjukkan dua contoh makanan yang diberi nilai tambah di sini. Yang pertama, kita tengok ini adalah sejenis kuih yang diberi nama Puteri Ayu. Kuih ini pada asalnya hanyalah mempunyai dua warna, iaitu hijau dan putih. Tetapi dia telah melalui nilai tambah menjadikannya pelbagai warna, pelbagai rasa dan juga kelainan dari segi penggunaan bahan. Perkembangan pesat dalam reka bentuk makanan telah membuka peluang pekerjaan kepada ramai orang, terutama pengusaha makanan, pihak yang mempromosikan dan pengiklanan, juga pihak yang bertanggungjawab dalam pengedaran, pengangkutan dan lain-lain. Perkembangan reka bentuk makanan telah membawa kepada terciptanya pelbagai jenis mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan tersebut dihasilkan bagi membantu pengusaha produk makanan menghasilkan pengeluaran mereka dengan lebih efisien. Contoh, pada gambar ini, cikgu tunjukkan dua jenis mesin yang membantu pengusaha untuk memperbanyakkan ataupun memudahkan mereka menghasilkan produk. Yang pertama, kita lihat itu adalah sejenis mesin untuk menghasilkan donat. Kalau pada masa dahulu, donat dihasilkan dengan menggunakan penerap. Jadi sekarang untuk pengeluaran yang lebih lagi, pengusaha tidak lagi perlu menggunakan tenaga dan menjimatkan masa dengan menggunakan mesin. Yang kedua adalah mesin memotong pisang. Ini digunakan oleh pengusaha-pengusaha yang mengeluarkan produk seperti kerepek pisang, di mana mesin ini bukan sahaja untuk memotong pisang tetapi juga boleh menyiapkan produk sehingga selesai, seperti menggoreng dan seterusnya. Yang ketiga, melindungi etika sosial. Etika sosial membawa maksud menjaga sensitiviti dengan semua orang, terutama antara kaum. Di negara kita terdapat pelbagai kaum dan etnik dengan kepercayaan dan adab yang berbeza. Jadi individu atau pengusaha reka bentuk makanan mesti melindungi etika sosial dengan cara tidak menghasilkan rekaan yang menyentuh sensitiviti mana-mana kaum atau etnik tersebut. Kita lihat pada contoh gambar yang cikgu berikan, ini adalah contoh produk ataupun contoh makanan yang mewakili 3 kaum terbesar di Malaysia. Yang pertama adalah kuih bulan. Ini adalah makanan tradisional bagi masyarakat Cina. Manakala yang kedua ialah ketupat, makanan yang sinonim dengan masyarakat ataupun kaum Melayu. Yang ketiga, wade adalah makanan yang terkenal di kalangan masyarakat India. Selain daripada kita mempunyai 3 kaum yang terbesar di Malaysia, kita juga ada etnik yang berbeza.
Cikgu berikan di sini 3 contoh makanan yang mewakili 3 etnik yang ada di Malaysia. Yang pertama, manuk pansuh, iaitu makanan ataupun ayam yang dimasak menggunakan buluh ataupun dimasukkan ke dalam buluh. Ini adalah makanan tradisional bagi etnik Iban. Manakala yang kedua adalah okok-okok, iaitu nasi yang dimasak menggunakan ataupun dimasukkan ke dalam hidupan laut yang dipanggil tehe-tehe. Tehe-tehe adalah sejenis hidupan laut. Manakala yang ketiga, ini adalah makanan tradisional bagi masyarakat Kadazan, di mana nasi dimasak bersama dengan keledek dan dimampatkan, diberi nama lina pot. Okey, seterusnya sebelum kita pergi kepada standard pembelajaran yang seterusnya, cikgu akan uji murid-murid dengan satu soalan. Cik Aira menjual donat secara kecil-kecilan. Dia menjalankan perniagaan di pasar malam sekitar Bandar Kota Baru. Bagaimanakah Cik Aira dapat meningkatkan jualan donatnya? Bincangkan soalan ini bersama dengan rakan-rakan murid-murid. Seterusnya untuk 2.6.3, mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Di sini murid-murid akan mempelajari ataupun mengenal pasti beberapa jenis alatan dan perkakasan yang biasa digunakan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Alatan dan perkakasan mempunyai perbezaan. Kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan alatan. Alatan ialah alat-alat yang membantu memasak ataupun membantu pereka bentuk makanan menghasilkan makanan dengan lebih cepat. Yang pertama, kita tengok alatan memotong. Alatan memotong yang cikgu tunjukkan di sini terdiri daripada pelbagai jenis pisau. Yang pertama, pisau bulan sabit. Yang kedua, pengupas yang digunakan untuk mengupas kulit buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Pisau paring, pisau penyisih, pisau tukang masak dan pisau bergerigi. Pisau bergerigi digunakan untuk memotong bahan yang bahagian kulitnya keras tetapi mempunyai isi yang lembut. Contoh seperti roti ataupun sayur-sayuran. Pisau tukang masak biasanya digunakan oleh tukang masak untuk pelbagai jenis tugas. Pisau penyisih khusus untuk mengasingkan bahagian daging daripada tulang. Manakala pisau paring mempunyai fungsi yang sama dengan pisau tukang masak, cuma pisau paring mempunyai saiz yang lebih kecil. Cikgu tunjukkan contoh penggunaan alatan memotong di sini, di mana pisau bulan sabit digunakan untuk memotong herba ataupun sayur-sayuran kepada bentuk yang lebih kecil. Manakala pisau bergerigi untuk memotong buah-buahan yang mempunyai bahagian kulit yang keras tetapi isinya lembut. Contohnya di sini ialah tomato ataupun memotong roti. Alatan yang kedua adalah alatan membentuk. Ini juga sejenis alatan yang boleh membantu penyedia ataupun pereka bentuk makanan menghasilkan makanan dengan lebih cepat. Parisian scope digunakan untuk menghasilkan bulatan ataupun berbola daripada makanan ataupun buah-buahan. Manakala penerap digunakan untuk membentuk makanan sama ada dough ataupun buah-buahan. Cikgu tunjukkan contoh bagaimana penggunaan Parisian scope boleh menghasilkan berbola daripada buah-buahan. Manakala gambar yang kedua menunjukkan bagaimana penggunaan penerap
menghasilkan bentuk pada duh sama ada duh untuk biskut dan sebagainya. Seterusnya, alatan yang ketiga ialah alatan untuk mengukir. Di sini ada dua contoh pisau yang biasa digunakan oleh pereka bentuk makanan ataupun individu yang terlibat dalam mereka bentuk makanan. Yang pertama ialah pisau ukir dan yang kedua ialah pisau tening. Pisau ukir digunakan untuk mengukir bentuk-bentuk yang akan dihasilkan oleh pereka, sama ada pada buah-buahan ataupun pada sayur-sayuran. Pisau tening biasanya digunakan untuk mengupas bahagian kulit buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Seterusnya, alatan menghias. Alatan menghias banyak membantu pereka bentuk makanan menghasilkan reka bentuk yang lebih cepat dan membantu mencantikkan rekaan mereka. Kita lihat antara contoh alatan menghias yang pertama ialah redai. Redai digunakan oleh pereka bentuk makanan untuk menyejukkan makanan. Contoh yang biasanya murid-murid boleh lihat ialah apabila seseorang itu menyediakan makanan yang dibakar ataupun paling mudahnya apabila kita lihat pengusaha makanan ataupun pereka bentuk tadi menghasilkan kek ataupun biskut. Jadi penggunaan redai tadi adalah untuk menyejukkan makanan tersebut sebelum dihias. Meja pemutar kek digunakan untuk menghias kek ataupun biskut. Corong tiup icing digunakan untuk menghias kek dengan pelbagai bentuk ataupun boleh juga digunakan untuk menghias makanan lain. Ini adalah beberapa contoh alatan menghias. Seterusnya, di sini pada slide ini murid-murid boleh lihat dua contoh penggunaan alatan menghias yang cikgu sebutkan tadi. Redai digunakan untuk menyejukkan kek, manakala papan pemutar kek tadi adalah untuk memudahkan kerja-kerja menghias kek. Alatan seterusnya ialah alatan menghidang. Di sini cikgu tunjukkan beberapa contoh alatan menghidang. Adakah murid-murid tahu nama-nama alatan ini? Ya. Pada sebelah kanan murid-murid boleh lihat gambar pertama itu adalah menunjukkan set hidangan ataupun pinggan makan di mana ianya digunakan bersama dengan kutlery seperti sudu, garpu dan pisau. Gambar bawah yang berwarna hijau itu adalah nyiru. Pada zaman dahulu, nyiru digunakan untuk kerja-kerja seperti menampi padi ataupun menjemur makanan. Tetapi sekarang nyiru adalah salah satu alatan menghidang yang digunakan oleh pereka bentuk makanan. Seterusnya, alatan menghidang. Ini adalah contoh alatan-alatan yang cikgu sebutkan tadi, bagaimana ia digunakan. Nyiru digunakan dalam kebanyakan makanan tradisional. Manakala untuk dessert, penggunaan bekas moden ataupun bekas kaca biasanya digunakan. Perkakasan mempunyai perbezaan dengan peralatan. Perkakasan terbahagi kepada dua. Yang pertama, perkakasan yang digunakan semasa proses menyedia makanan.
Di sini cikgu tunjukkan 3 contoh perkakasan yang biasanya membantu mempercepatkan proses penyediaan makanan. Ataupun dalam bahasa yang mudah, peralatan ini ataupun perkakasan ini adalah perkakasan yang membantu mempercepatkan proses penyediaan makanan. Seterusnya, kumpulan perkakasan yang kedua ialah perkakasan yang dikhususkan untuk proses memasak. Bezanya antara perkakasan penyediaan dan proses memasak, sekiranya kita lihat tadi, perkakasan untuk penyediaan makanan digunakan semasa menyedia makanan. Manakala perkakasan proses memasak untuk memasak makanan yang telah disediakan. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini perkongsian cikgu bersama dengan murid-murid. Cikgu harapkan apa yang cikgu bentangkan pada hari ini ataupun perkongsian cikgu bersama anda pada hari ini memberi sedikit sebanyak manfaat. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.